Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita tahu bahwa Sanusi dan Anwar Ibrahim adalah seteru politik yang paling hebat yang pernah kita tahu. Selain daripada itu, kita pun tahu bahwa Sanusi adalah orang yang banyak kali menimbulkan kontroversi terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim juga kepada musuh-musuh politik yang lain. Tapi pada petang ini kita dikejutkan dengan pengakuan Sanusi berkaitan dengan Anwar Ibrahim. Seakan-akan Sanusi mula mengendurkan, seakan-akan dengan tanda petik mula mau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah Sanusi mula sedar sudah bahawa dia perlu mempunyai hubungan yang baik dengan persekutuan? Adakah sekarang ini baru Sanusi sedar betapa pentingnya hubungan baik dengan persekutuan? Apa pendapat kamu semua? Patutkah Anwar Ibrahim untuk melayan Sanusi? Namun pengakuan Sanusi kali ini memang menggemparkan kita, memang mengejutkan kita. Persoalan besar netizen dengan tajuk besar daripada Nazilin Unity ialah Sanusi sokong Anwar Ibrahim. Itu pasti menimbulkan tanda tanya besar dalam pemikiran kita. Hari ini Sanusi mengakui berdiri ketika mesyuarat sehingga Anwar minta pegawai berikannya kerusi. Ini memperlihatkan betapa Sanusi mula berlembut terhadap Anwar Ibrahim dengan mengatakan perkara itu. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur mendedahkan dia tidak diberikan tempat duduk ketika mesyuarat di Alor-Setar sebelum mengiringi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam lawatan kerja ke Sadoa, Thailand. Sanusi membangkitkan perkara itu ketika menyuarakan isu Little Napoleon yang menurutnya cuba mengeruhkan hubungannya dengan Anwar. Menurut Sanusi, walaupun perbincangan itu berkaitan dengan tanah yang berada di bawah kuasa negeri, dia tidak diberi tempat untuk turut serta sehinggalah Anwar meminta dia diberikan kerusi. Ini satu perkara yang memperlihatkan betapa Anwar Ibrahim sebenarnya mengiktiraf Sanusi sebagai orang penting dan menteri besar yang perlu dihormati, dan Anwar menghormati perkara tersebut. Kata Sanusi, saya berdiri sebab tak ada kerusi. Tapi saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri yang nampak saya berdiri lama dan dia minta saya diberikan kerusi. Saya bukan rasa terhina, tapi nak memaklumkan bahaya permainan Little Napoleon yang mencatur hubungan pemimpin supaya berlaku pertembungan, pergaduhan dan tak puas hati, kata Sanusi. Saya tahu ini permainan pegawai terbabit supaya saya terus serang Perdana Menteri, tetapi saya tidak berbuat demikian kerana pada pandangan saya, dia pada hari itu memainkan peranan sebagai Perdana Menteri. Tapi pegawai yang susun rombongan itu cuba main politik. Lebih sudu daripada kuah, katanya pada sisi penggulangan sidang Dewan Undangan Negeri hari ini, seperti dipetik utusan Malaysia. Mengulas lanjut, Sanusi berkata, dia tidak menyalahkan Anwar atas apa yang berlaku kerana ia berpunca daripada permainan Little Napoleon yang didakwanya melibatkan pegawai lantikan politik di pejabat Perdana Menteri dan pejabat Kementerian Luar. Saya hadir atas kapasiti Menteri Besar Kedah yang dijemput untuk mengikuti delegasi itu bermula pukul 10 pagi hingga 3.40 petang. Jemputan yang diuruskan oleh pegawai takbir diplomatik di PMO dan pejabat Menteri Besar Kedah berdasarkan prosedur biasa dalam hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara luar dan persekutuan dengan negeri. Saya dapati semua urusan disusun cantik di mana saya dijadualkan ikuti rombongan Perdana Menteri dari lapangan terbang sehingga ke lapangan terbang semula. Tapi bila sampai pagi itu ada perubahan oleh pegawai Kementerian Luar. Ada permainan bila mereka masuk campur sehingga jadi celaru, katanya. Kata Sanusi lagi, dia telah memaklumkan perkara itu kepada setiausaha politik Anwar berkenan perkara itu dan berharap pegawai yang terlibat belajar menghormati pemecahan bidang kuasa dan perkara federalisme. Jangan pentingkan dendam politik dalam urusan pentadbiran kerana dalam lawatan itu saya bawa pegawai paling kanan di Kedah, setiausaha kerajaan negeri.
Saya tak bawa pegawai lantikan politik kerana ini urusan kerajaan. Pegawai lantikan politik jangan atur bagi bos-bos berkelahi. Sebaliknya, bagi bos-bos ini berbaik baru hubungan kerajaan sejuk. Kerana kalau tidak sampai kiamat pun kita tak akan berbaik, kata Sanusi lagi. Wow! Ini satu kejutan besar daripada Sanusi. Adakah anda sependapat dengan saya bahawa kelihatannya Sanusi mula mengundurkan diri, mula membelakangkan sedikit dirinya untuk mencipta hubungan lebih baik dengan Anwar? Saya secara pribadi menyambut baik niat itu dan diharapkan ianya bersifat ikhlas. Dan adakah selepas ini Sanusi akan menawarkan diri untuk menyokong Anwar Ibrahim? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saban hari tak henti-henti. Ada macai, ada walaun, ada juga penyokong Perikatan Nasional menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dengan pelbagai perkataan yang kononnya boleh memenangkan mereka, terutamanya PRK Kemaman. Namun demikian, tahukah anda bahawa Anwar Ibrahim telah pun membuat pencapaian luar biasa sehingga baru genap setahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau telah pun hampir-hampir menjadi Perdana Menteri yang paling tersohor di Malaysia. Baru 1 tahun. Bayangkan kalau 5 tahun. Hari ini disahkan bahawa sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri selama setahun ini, Malaysia telah pun berjaya meraih komitmen pelaburan sebanyak 347 bilion sepanjang misi pelaburan. Bayangkan saudara, nilai ini 347 bilion sepanjang misi pelaburan. Bukankah ini satu perkara yang patut anda banggakan? Kalau anda kata Anwar Ibrahim gagal, adakah kejayaan ini boleh disebut gagal? Bagaimana anda mau menafikannya? Sedangkan ini berkaitan nombor. Bolehlah kata kalau itu bukan nombor, boleh kelentong, tapi ini nombor. Anwar Ibrahim berjaya meraih pelaburan sebanyak 347 bilion. Pastinya jumlah yang besar ini mampu memberikan impak besar terutamanya kepada kemakmuran dan kekayaan negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia meraih komitmen pelaburan dengan nilai 347 bilion sepanjang lawatan rasmi serta misi perdagangan dan pelaburan yang diadakan di luar negara. Perdana Menteri berkata pelaburan tersebut diraih di China, Singapura, Jepun, Korea Selatan, Emirat Arab Bersatu, Arab Saudi dan Amerika Syarikat. Komitmen pelaburan ini agak tinggi dan amat memberangsangkan sama ada hasil lawatan, hasil atau dan hasil usaha agensi-agensi kerajaan, termasuk Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, katanya ketika membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi bacaan kali kedua di persidangan Dewan Rakyat atau Dewan Negara pada Rabu. Beliau berkata kerajaan telah meluluskan pelaburan bernilai RM132.6 bilion, yaitu melebihi 60% daripada sasaran tahun ini bagi separuh penggal 2023. Yang utama ialah jaminan berkembangnya keluaran dalam negara kasar KDNK suku ketiga dengan mencatatkan pertumbuhan 3.3% berbanding 2.9% pada suku kedua 2023. Ekonomi kita berkembang 3.9% bagi 9 tahun, bagi 9 bulan, yaitu 2023, selari dengan unjuran KDNK 2023 sekitar 4%, katanya lagi. Anwar juga berkata kerajaan telah pun meredakan tekanan inflasi. Bermula dengan kadar 4% semasa kerajaan mengambil alih, kini setakat Oktober 2023, kadar inflasi hanya 1.8%, terendah di rantau ini dan lebih baik berbanding kebanyakan negara maju, kata Anwar.
Jadi kalau selama ini ada Macai, ada Walaun yang cuba mempertikaikan kehebatan Anwar Ibrahim ini, bayangkan Anwar Ibrahim ketika dia mengambil alih kerajaan ini daripada kerajaan sebelumnya, nilai inflasi Malaysia ialah sekitar 4%. Tetapi ketika ini kadar inflasi telah pun menurun sehingga 1,8%. Jadi dari celah mana anda kata Anwar Ibrahim tidak berjaya, dan di celah mana dia gagal, anda beritahu sendiri. Anwar juga berkata tahap pengangguran juga berjaya diturunkan daripada diturunkan kepada 3,4% setakat September 2023, iaitu terendah hampir menyamai kadar sebelum COVID-19 iaitu 3,3%. Walaupun baru setahun kita laksanakan dasar serta pendekatan yang jelas dan tegas yang tidak dilaksanakan sebelum ini, malah ada langkah belanjawan madani kedua yang telah pun dilaksanakan katanya. Beliau berkata ketegasan kerajaan dalam tata kelola tidak boleh dipertikaikan. Apabila rang undang-undang keuangan awam dan tanggungjawab fiskal diluluskan di Dewan Rakyat, semua usaha di bawah belanjawan madani kedua akan menyusul setiap keutamaan ekonomi madani yang dicerakinkan kepada 3 tumpuan utama, iaitu tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan, penstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan, dan peningkatan darjat hidup rakyat, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, ini bukti Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang terunggul untuk Malaysia pada waktu ini. Ini baru 9 bulan, baru 1 tahun. Bayangkan 5 tahun lagi. Kita patut meneruskan sokongan kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita dan kerajaan madani ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.